Ayah dia cakaplah, wahai anakku, aku bermimpi aku sembelih engkau. Nabi Ismail tanya, wahai ayahku, adakah ini perintah Allah? Sama tak ayat anak dengan omak Sama tak? Sama. Ibu-ibu tengok, Siti Hajar tidak memburukkan suaminya kepada anaknya. Ini ibu-ibu kena belajar. Kita kena belajar. Kalau kan? Begitu juga dengan seorang ayah. Jangan jatuhkan maruah ibu di hadapan anak. Ni mesti mak kau masak ni kan, kau tak rasa mak kau lah masak ni. Contoh. Sebab ada orang suami yang pandai masak. Contoh. Mak kau ni masak, tak ada garam pun sudah. Yolah bang, abang kan darah tinggi, yang masak mesin dah. Iyo, buat lauk diet pun sedap. Makannya lah. Ni contoh ibu-ibu. Bagus mak kau ni jaga abah kau. Kau tengok besok kau jadi suami, jadi isteri. Macam ni lah. Macam mana mak kau jaga abah, macam tu kau jaga suami kau tahu. Ingat tahu, tengok mak kau tu. Baik ayah. Kenapa terangkat amalan hajar jadi rukun? Sebab korban. Sebab korban, hajar diangkat amalannya menjadi rukun dalam ibadah. Lepas tu ibu sekalian. Okeylah. Ibrahim pun balik dan Ibrahim pun datang tengok ziarah ziarah anak dia, isteri dia. Dan sampai satu masa turun lagi satu perintah. Ni anak dah comel dah ni. Ismail. Kalau ibu nak tahu, Nabi Ibrahim ni bermulanya keturunan kita. Dia kahwin dengan Siti Sarah, dengan Siti Hajar. Hajar dapat anak Ismail. Bermulalah keturunan orang Arab. Kahwin dengan Siti Sarah, akhirnya Siti Sarah dapat anak tak? Dapat. Walaupun tak logik, tapi Allah kata, kun fayakun. Kak bayangkan umur dah 90, 80 nak buat kad merah lagi. Tak kena marah kau dengan misi. Apa ni Wan? Nikat cucu kau kat Wan. Jangan pandang ke sebelah mata. Wan buat kad merah. Ini kuasa Allah. Sarah dapat anak, nama dia dah lama tak buka sejarah. Ishaq. Nabi Ishaq. Maka bermulalah daripada Nabi Ishaq keturunan Israel. Sebab Ishaq ada anak nama Yaqub. Yaqub ni alias Israel. Ya Bani Yaqub. Ya Bani Israel. Bermulalah keturunan Bani Israel. Dan ada sejarah mengatakan Nabi Ibrahim ada lagi seorang isteri, nama dia Qaturah. Dan bermulalah keturunan orang-orang macam kita ni. Gendang-gendang tapi cute. Pandai masak lomak, pandai buat asam podeh. Nah, itu dalam sejarah lah. Qaturah. Okey, yang Nabi Ibrahim tadi ibu. Sampai satu masa dapat pula perintah. Sembelih anak. Oh, ini bukan main-main punya perintah Nabi Ismail tanya, wahai ayahanda, ayah dia cakaplah, wahai anakku, aku bermimpi aku sembelih engkau. Nabi Ismail tanya, wahai ayahku, adakah ini perintah Allah? Sama tak ayat anak dengan omak Sama tak? Sama. Ibu-ibu tengok, Siti Hajar tidak memburukkan suaminya kepada anaknya. Ini ibu-ibu kena belajar. Kita kena belajar. Kalau kita lah, abah kau tu tak tahulah. Apa roman ni tinggal anak kat padang pasir? Dah lah anak kecil tinggalan saya, dia kena tinggal dengan suami saya. Dia kata anak kecil. Tak ada apa, tak ada. Bukan ada IOI kat sini. Itulah bah kau. Mak kau ni lah yang bolok kau. Nampak tak ibu-ibu?
So, jangan burukkan suami depan anak. Jadi macam Hajar. Turun tak perangai Hajar ke Ismail? Turun. Contoh ibu-ibu sekalian. Contoh. Anak nak pergi rombongan. Ini contoh Mak, nak pergi rombongan mak. Boleh tak mak? Boleh tak? Dia ada dua pilihan. Mak dia boleh cakap macam ni. Kau mintalah kat ayah kau. Nanti mama tolong cakapkan tau. Doalah lebih sikit. Buat rajin-rajin sikit tunjuk kat ayah tu. Tapi kalau ayah kata bagi, okey. Kalau ayah kata tak bagi, mama tak boleh nak buat apa tau. Kakak nampak tak? Bagaimana seorang isteri mengangkat darjat suaminya di hadapan anak. Keputusan apa-apa, keapak kau. Mak minta je. Tapi kan selalu mak yang bagi keputusan. Duit pun mak yang bagi kan. Contoh. Ibu juga boleh cakap macam ni. Mak nak pergi rombongan. Nak kena cakap dengan ayah tak? Tayah dah. Mak kau ni Duit semua mak bagi. Abah kau tak ada dah. Ibu-ibu, apa yang terjadi? You dalam proses menjatuhkan maruah seorang ayah as a leadership di dalam rumah tangga. Tengah makan. Suami tak sampai lagi. Anak nak makan. Dah lapar. Ada dua pilihan. A, sama ada isteri tu cakap, mak tu cakap, tunggu ayah. Okey mama. B, makan je lah bila nak tunggu abah kau tu. Okey. Boleh memilih. Biasa pilih yang mana? Kan? Begitu juga dengan seorang ayah. Jangan jatuhkan maruah ibu di hadapan anak. Ni mesti mak kau masak ni kan. Kau tak rasa mak kau lah masak ni. Contoh. Sebab ada orang suami yang pandai masak. Contoh. Mak kau ni masak. Tak ada garam pun sodah. Yolah bang, abang kan darah tinggi. Abang sampai sen dah. Kuih lauk diet pun sedap. Makannya lah. Ni contoh ibu-ibu. Bagus mak kau ni jaga abah kau. Kau tengok besok kau jadi suami, jadi isteri. Macam ni lah. Macam mana mak kau jaga abah, macam tu kau jaga suami kau tahu. Ingat tahu, tengok mak kau tu. Baik ayah. Ibu-ibu. Proses pembelajaran terjadi dalam melihat. Anak tengok macam mana ibu layan suami. Tengah makan, suami nak air. Ambilkan air ayah tu. Anak pun ambil. Ambil cawan plastik. Kau tukar cawan kau tu. Pergi cari cawan yang cantik bagi ke ayah. Itu suami aku tahu. Ni contoh ibu-ibu. Nampak tak ibu-ibu mengangkat darjat seorang suami di hadapan mata anak? Tukar cawan. Apa bagi ke ayah macam tu? Ada pula orang perempuan yang tak kisah. Suami minta air, dia ambil cawan botol anak ayah. Kan ada botol yang cawan tapi yang dia ada tutup dia tu. Suami pun minum. Nak air kosong yang isteri pun ambil. Apa masam ni rasa ni? Minum air putih bau masam. Alah, botol anak tu lah. Tolatnya dah samur je dalam air belum porot samur je dah. Terpulang apa rasa untuk memuliakan suami ibu. Kalau orang tu dulu macam mak saya kan. Bagi cawan macam ni. Patut cawan macam ni tak payah alas. Kalau kita lah sebab dia memang untuk pegang. Manualeh. Tak baik macam tu. Berbisik dia cakap. Tapi dia nak hidang kat suami, cawan pun kena ada alas. This is respect. Macam mana ibu-ibu mem-VIP-kan suami dan macam mana suami mem-VIP-kan isterinya. Kalau ibu-ibu nak dilayan seperti queen, jangan harap kalau you tak layan dia macam king. Macam mana layan king? Sarapan bawa dalam bilik. Betul tak? Pernah buat? Buat lah. Si lomak tak dalam dulang. Kan? Tunggu suami masuk lagi. Abang makan atas katil je hari ni. Contoh. Lepas tu akak datanglah. Pakailah baju pramugari mas tu. Kan? Boleh? Tak pun pakai baju AS lah.
Sebab suami akak suka naik kapal terbang. Lawa orang atas tu. Kan? Tak kolip-kolip mata. Akak tu pun tanya, pakcik, ni pakcik lagi umrah ni. Hot drink or cold drink? Hot drink or cold drink? Nak air sajuk panik. Lawa pula ke depan tu. Hot. Akak buatlah macam tu. Abang, hot drink or cold drink? Hot drink or cold drink? Pernah buat? Lemah. Pernah. Oh, ni bini siapa lah ni. Ini yang terbaik, ibu-ibu. Ini yang terbaik. Kadang-kadang orang perempuan dia terlampau rasa macam tak tahulah skema pun nak. Skema tu skema. Kan? Tak apalah jadi AJK masjid, skema lah. Kau balik rumah, kau jadi ratu dangdut lah. Betul tak ibu-ibu? Tu sebab saya tak bagi orang lelaki masuk. Susah dia nak bercerita. Bertapih-tapih. Rugi kalau abang tak masuk, banyak lagi isteri boleh belajar. Kalau abang dah masuk, kita hentam dia je lah. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang tu, yang kita perlu belajar juga daripada Siti Hajar. Bagaimana dia upkan suami dia di hadapan anak-anak. Sampai anak dia boleh copy paste ayat seorang ibu. Wahai ayahanda, adakah ini perintah Allah? Adakah ini perintah Allah? Yang anak pula sampai cakap, buka baju aku dulu ayah, takut nanti mak nampak sedih. Apa yang kita belajar pula? Ismail punya jaga hati ibu sampai dah nak pergi pun jaga hati mak dia. Sampai dia tahu dia takkan ada dah. Lah nak kena semua boleh. Masih menjaga hati ibu. Ini anak-anak ya Allah. Bukankah mak tak ada nak jaga hati. Oh mak ada tetonggok pun tak nak jaga hati. Ayah ada kat rumah pun tak nak jaga hati. Ini cabaran ibu. Cabaran anak-anak kita.